Kita intro dulu. Lain macam betul kecuakan mereka ini. Sampai Agung pun difitnah terima rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sekarang berada dalam fasa-fasa getir sebenarnya berkenaan dengan so-called langkah Dubai ini. Saya tetap menggunakan perkataan langkah Dubai sebab benda itu istilah yang dipopularkan oleh Jcom. Jadi sekadar untuk memanaskan keadaan, kita just guna sajalah nama yang mereka gunakan, iaitu langkah Dubai. Tetapi tuan-tuan sekalian, macam mana kita tahu sekarang ini cakap-cakap berkenaan dengan berkemungkinan pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri akan berlaku memang sangat-sangat hangat. Tetapi macam yang saya selalu katakan, sejauh mana ianya akan menjadi kenyataan, saya tidak dapat memberikan jawapan yang pasti. Tetapi kalau kita ikutkan berdasarkan kepada kecuakan pihak-pihak dalam kerajaan perpaduan madani ini, terutamanya para pimpinan mereka, kan nampak macam wajah mereka subul gila. Siapa perasan wajah Kak Wan semasa orang kata apa, majlis perkahwinan Putera Matin dan juga pasangannya baru-baru ini, kan nampak macam subul gila kan. Even Rafizi pun baru-baru ini ditangkap gambarnya memang muka macam orang kata apa, subul gila lah, macam muka tengah blank, muka tengah blur, macam tu lebih kurang. Dan ini bukan satu body language yang biasa tahu sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ini satu body language yang sangat-sangat luar biasa. Sebab kalau seorang dua orang mungkin kita boleh terima lagi, tapi kalau sampai ramai sangat, sampai orang kata apa, Zahid siap kata nak buat undang-undang untuk pastikan kerajaan kekal semenggalah, NSC Azalina boleh masuk campur kata, oh kita buat ni bukan sebab terdesak. Semua ini memberikan isyarat betapa memang langkah Dubai ini memang sedang berlaku dan tengah dirancanakan untuk berlaku dan berkemungkinan besar akan berlaku sebenarnya. Tapi sekarang ini bukan itu yang saya nak bincangkan dekat sini. Isunya sekarang ini, saya nak balik kepada kenyataan Perdana Menteri pada hari Selasa minggu lepas kalau tak salah saya, yang menyatakan beliau telah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong dalam perjumpaan rutin sebelum mesyuarat kabinet, itu biasa. Tetapi yang menarik perhatiannya apabila Perdana Menteri telah menyatakan konon-kononnya ada pihak telah memberikan sumbangan atau dana sebanyak 500 juta dan juga 750 juta. Dan benda ini dikuatkan dengan laporan daripada The Coverage dan juga daripada page-page yang ada kaitan dengan Jcom, mendakwa Perikatan Nasional ataupun kadang-kadang Mahathir ataupun kadang-kadang Daim Zainuddin, mereka ini telah bertanggungjawab merasuah Yang di-Pertuan Agong dengan nilai 1 bilion ringgit. Benda ini memang sangat-sangat menggemparkan lah. Sebab nak mengatakan bahawa Perikatan Nasional rasuah kata apa Yang di-Pertuan Agong dengan nilai 1 bilion ringgit. Satu jumlah yang bukan sedikit dan serta mencalarkan reputasi Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Sebab macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila bercerita tentang rasuah ini, bukan si pemberi sahaja yang kena, si penerima pun akan kena. Jadi mengapa agaknya tiba-tiba page Jcom dan Perdana Menteri mengeluarkan naratif konon-kononnya Perikatan Nasional ke ataupun Mahathir Mohamad ke ataupun Daim Zainuddin ke telah merasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit lebih macam tu lebih kurang. Kenapa agak-agaknya? Ini berdasarkan kepada pandangan peribadi saya, pembacaan saya between the lines. Macam biasalah anda kenal saya kan, saya suka baca between the lines. Jadi seandainya kalau hipotesis saya ini salah, minta maaf lah. Tetapi kalau betul, macam mana? Kita nak balik pada kisah kita ini tuan-tuan, tentang kenapakah Yang di-Pertuan Agong difitnah menerima rasuah, atau lebih tepat lagi, mengapakah difitnah Perikatan Nasional atau sesiapa saja hendak merasuah Yang di-Pertuan Agong. Benda macam ni tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita nak mengambil kira hujah saya dalam video saya pukul 8 malam semalam, saya telah beranggapan dan juga telah meneka betapa memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tidak ada sokongan majoriti. Dan Datuk Seri Anwar mungkin telah diminta oleh Yang di-Pertuan Agong untuk melepaskan jawatan dan buat benda yang sepatutnya lah, engkau dah tak ada majoriti. Macam tu lah kiranya kan. Dan berkemungkinannya Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan untuk melepaskan jawatan tersebut. Dan mungkin ini akan memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk menggunakan kuasa baginda seperti mana yang telah tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan, terutamanya jadual ke-11 perkara yang ke-29 saya terangkan pun semalam, untuk bertindak memecat Perdana Menteri. Tetapi ini besar, sekiranya kalau perkara itu berlaku, sekiranya kalau Perdana Menteri ini dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong, mungkin para penyokong Pakatan Harapan dan mereka yang orang kata apa tidak menyokong keputusan Agong ini akan menenun jari. Nampak tak? Agong ni kelam kabut nak juga tukar Perdana Menteri sampai dia sanggup pecat Datuk Seri Anwar. Mungkin betul lah Agong nanti merasuah dan sebagainya. Nampak tak kat situ? Dia hendak meletakkan satu naratif konon-kononnya Agong ini dah terima rasuah. Jadi sebarang keputusan yang dibuat oleh Agong walaupun menepati perlembagaan,
akan dianggap seolah-olahnya macam Agung sudah terima rasuah dan Agung akan bertindak berdasarkan kepada kemahuan pemberi rasuah. Nampak tak permainan dekat situ? Memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka tak boleh nak main clean, mereka akan cuba main secara kasar macam ni, main kotor macam ni. Meletakkan kesalahan dan juga beban kepada Yang di-Pertuan Agong, menyebabkan Agong tersepit. Adakah aku nak pecat dia ni? Sebab kalau ikutkan perlembagaan, memang patut kena pecat dah sebab dia degil. Dia derhaka. Dia dah tak ada sokongan, aku suruh berhenti, dia tak nak berhenti. Tetapi kalau Agong bertindak berdasarkan kepada perlembagaan, mungkin akan ada orang tuduh Agong bertindak sedemikian kerana telah diberikan rasuah. Nampak tak dekat situ? Ini bukan satu perkara confirm. Ini bukan satu benda yang memang confirm terjadi, memang benda itu benar-benar kejadian. Ini sekadar hipotesis saya, pandangan saya, agakan saya berdasarkan kepada chain of events. Sekarang ini memang dah kedengaran, dah kecoh dah. Yang di-Pertuan Agong yang dijadualkan akan pulang ke tanah air pada besok, berkemungkinan besarnya akan mengambil masa beberapa hari lagi sebelum dijangkakan membuat apa-apa titah yang rasmi berkenaan dengan keadaan negara ini dan sebagainya. Dan mungkin juga tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan Agong ini akan diambil kira juga keadaannya ketika Agong hendak membuat pengumuman itu nanti. Mungkin agaknya sebab itulah Agong bertitah yang baginda tidak mahu terlibat dalam percaturan politik mana-mana pihak. Mungkin benda itu tidak ditujukan kepada Perikatan Nasional. Mungkin tidak ditujukan kepada ahli-ahli parlimen yang telah mengundi untuk menolak Perdana Menteri. Tetapi mungkin benda itu ditujukan kepada Perdana Menteri itu sendiri. Siapa tahu? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sehingga kesan ini, apa yang kita boleh buat ialah kita sekadar meneka dan juga untuk membaca segala benda berdasarkan kepada hint-hint dan juga suasana yang terbentang di hadapan mata kita. Tetapi kalau ikutkan hint yang paling besar, Istana Negara telah memuat naik gambar layar mereka dekat Facebook profile mereka, gambar pemandangan Istana Negara daripada satu sudut bukit yang lebih tinggi, dan pemandangan tersebut memang sangat-sangat tenang ketika hendak senja dengan petang macam ni kan, dengan suasana yang nampak macam sejuk, memang tenang lah. Mungkin benda itu nak selari dengan perkataan hashtag kekal tenang yang dilaung-laungkan oleh mereka yang memang mengharapkan kerajaan bertukar selepas ini. Wallahu a'lam bisawab. Kita sekadar boleh memberikan pembacaan, tetapi perkara yang sebenar-benar berlaku masih lagi berada rahsia mereka dan juga rahsia Allah SWT. Kita kekallah berdoa supaya segala apa yang berlaku selepas ini adalah yang terbaik untuk negara kita ini, dan kita doakan agar Yang di-Pertuan Agong, jikalau benar baginda terpaksa membuat keputusan yang besar, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berani dan juga tegas membuat keputusan berdasarkan kepada kepentingan umat Islam, kepentingan rakyat Malaysia dan juga kepentingan negara ini sendiri, insyaAllah. Tetapi itulah, seandainya kalau betullah agakan saya, tuduhan terhadap Yang di-Pertuan Agong itu digunakan sebagai satu bahan untuk menghalang Yang di-Pertuan Agong daripada membuat keputusan sebab takut dikatakan macam-macam, maka saya cakap terus terang, kalaulah benda ni unravel, memang saya nak jumpa seorang-seorang yang buat konspirasi ini dan nak tanyakan soalan ini depan muka mereka. Baru mereka ada akal. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?